Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada pagi yang bahagia ini untuk meneruskan pengajian tafsir, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjaga kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa dan diberikan kepada kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan pengajian tafsir, kita sedang membicarakan berkenaan dengan apa yang dikenali sebagai jihad di dalam Islam. Ayat-ayat ini yang kita sedang berada di dalamnya membicarakan tentang peperangan, dan ini merupakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah untuk mempertahankan umat Islam pada ketika itu apabila datang musuh daripada luar. Jadi ada perkara saya nak ingatkan supaya kita tak lupa, insya-Allah, berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan jihad fi sabilillah. Apa yang dimaksudkan dengan jihad fi sabilillah dalam Islam? Jihad yang fi sabilillah maksudnya dia mempertahankan hak, yakni umat Islam. Kalau sekiranya ada musuh yang datang daripada luar yang nak menghancurkan umat Islam, maka wajib umat Islam mempertahankan diri mereka. Boleh, insya-Allah? Wajib umat Islam mempertahankan diri mereka. Ini adalah misal saya memberikan minggu lepas. Kalau sekiranya ada tentera yang nak datang dan nak membunuh penduduk sebuah negeri, apakah yang sepatutnya negeri tersebut ini melakukan? Maka mereka nak kena mempertahankan diri mereka. Kalau tidak, ia akan menyebabkan pembunuhan, ia akan menyebabkan kematian, dan ia akan menyebabkan fitnah dalam agama. Sebab ini apabila pembunuhan itu berlaku, maka bukan saja pembunuhan, akan tetapi agama juga akan dirosakkan. Ini berlaku dalam sejarah, banyak kita lihat dalam sejarah berlaku. Apabila yang datang ini musuh, dia membunuh penduduk-penduduk, yakni sebuah kampung ataupun sebuah daerah, dan selepas itu dia merosakkan agama mereka. Jadi kalau kita baca sejarah, kita akan mendapati banyak yakni perkara seperti ini berlaku di dalam yakni sejarah. Maka Islam mewajibkan umatnya untuk mempertahankan diri mereka kalau sekiranya berlaku musuh-musuh daripada luar yang datang nak merosakkan ataupun menghancurkan ataupun membunuh umat Islam. Boleh, insya-Allah, ya. Jadi ayat ini memerintahkan umat Islam untuk keluar berperang dengan mereka-mereka yang nak menghancurkan yakni umat Islam. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang kita telah baca minggu lepas membicarakan tentang kewajipan mempertahankan negeri Islam dan umat Islam. Jadi untuk kita faham dengan lebih baik, kita lihat kepada sejarah Nabi SAW. Bagaimana berlaku peperangan Badar, bagaimana berlaku peperangan Uhud, bagaimana berlaku peperangan Khandaq, bagaimana berlaku peperangan Hunain. Kita akan mendapati kesemua peperangan ini, dia sebabnya adalah orang yang bukan Islam yang nak datang dan menghancurkan yakni umat Islam. Maka Nabi SAW memerintah sahabat-sahabatnya untuk keluar berperang dengan mereka untuk mempertahankan negeri Madinah, dan begitu juga umat Islam. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua,
Kalau kita baca sirah Nabi SAW, kadang-kala Nabi SAW dia menghantar pasukan untuk perang, tetapi dengan senyap-senyap. Apa sebabnya? Sebab dia dapat tahu ada musuh yang sedang sembunyi, ataupun ada musuh yang sedang niat untuk melakukan sesuatu kepada umat Islam. Maka Nabi SAW menghantarkan pasukan-pasukan ini kepada mereka, dan berlaku juga peperangan. Ini adalah daripada sikap bijaksana Nabi SAW, yang mana beliau dapat lihat dari masalah sebelum ia datang. Beliau ini dapat melihat kepada masalahnya sebelum ia sampai. Sebab kalau dia dah sampai di dekat dalam negeri, sudah terlambat. Maka di sini ada orang yang disalah faham. Lebih-lebih lagi bagi mereka berada di barat, mereka menuduh Nabi SAW suka perang. Kita tanya soalan ini, adakah Nabi SAW suka berperang? Yang ini maksudnya, adakah dia diutuskan itu untuk perang siang dan malam? Jadi ada sebahagian dari orang, apa mereka melakukan? Mereka menyebar-nyebarkan bahawasanya Nabi SAW, mereka mengatakan warmonger. Dalam bahasa Inggeris mereka panggil apa? Warmonger, yakni suka kepada peperangan. Jadi kita akan mendapat jawapannya kalau kita belajar sirah Nabi SAW, dan kita mempelajari tentang peperangan-peperangan yang berlaku. Adakah peperangan yang berlaku itu dimulai oleh Nabi sendiri, ataupun yang dimulai oleh musuh Islam? Kita lihat ini kepada peperangan Badar. Adakah Nabi nak peperangan Badar? Yang ini maksudnya dia hijrah Madinah, terus dia bilang mari kita perang. Tidak begitu. Nabi SAW ini apabila hijrah di Madinah, dia mengasaskan masjid, betul ke tidak? Dia mengasaskan pasar, dia mengajar kepada sahabat tentang agama. Tetapi orang musyrikin yang nak perang, sebab mereka takut umat Islam makin ramai, mereka pula takut sendiri. Takut nanti umat Islam makin ramai, mereka susah nanti. Jadi mereka keluar dan memanggil untuk berperang. Maka berlaku peperangan Badar. Sama juga dengan Uhud. Uhud yang ini mereka, apabila mereka kalah di Badar, mereka geram. Jadi mereka nak dendam balik yang ini, tahun yang ini seterusnya, kembali yang ini peperangan Uhud. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mempertahankan umat Islam. Bagaimana mempertahankan? Dengan memerangi mereka. Tetapi kalau sekiranya Nabi mendapat untuk melakukan peace treaty, iaitu kedamaian bersama mereka, dia melakukan kedamaian seperti berlaku di Hudaybiyah. Orang musyrikin tak kasih mereka masuk ke Makkah untuk melakukan umrah. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita perang aja. Macam mana mereka tak kasih kita masuk? Tapi Nabi SAW ini tidak memilih peperangan. Dia memilih keamanan. Dan dia balik ke Madinah. Begitu juga dengan Fatu Makkah. Fatu Makkah boleh saja Nabi SAW bunuh ini semua musyrikin yang selama ini memberikan banyak masalah. Nampak tak? Kalau zaman sekarang yang ini tentera yang ini melakukan genocide. Mereka apabila masuk satu kampung, mereka apa mereka buat? Mereka buat genocide. Tahu apa genocide? Genocide ini kira pembunuhan yang apa kita mengatakan, pembunuhan yang meratakan segala-galanya. Ini maksud dia mereka bunuh wanita, bunuh bayi, bunuh semua, mereka bunuh. Ini macam kalau kita baca sejarah misalnya Genghis Khan. Pernah dengar ini Genghis Khan? Pernah dengar? Tahu? Kenal? Nama Genghis Khan. Genghis Khan ini kalau kita baca tentangnya, dia punya prinsipal, kalau dah conquer satu kampung, apa nak dia buat? Kalau conquer satu kampung, mereka punya prinsipal adalah semua orang nak kena bunuh without any exception. Kesemua yang ni, astagfirullahaladzim, kesemua yang ni, kesemua nak kena pacung. Lepas itu bakar rumah mereka.
Nampak? Bakar yang di rumah mereka. Ini maksudnya total destruction. Ini yang mereka melakukan di mana? Di Baghdad. Kalau kita baca sejarah yang ni, Mongol ini apabila dia masuk Baghdad, semua tahu sejarah ini, insya-Allah sejarah yang penting ini. Kita umat Islam nak kena tahu ini. Pada tahun 1258, ni 1258 ini kita nak kena ingat. Kesian, satu musibah yang besar berlaku kepada umat Islam. Lebih dahsyat kepada apa yang kita menghadapi hari ini. Lebih dahsyat daripada corona. 1258 Mongol datang ke Baghdad dan mereka berjaya memasuki Baghdad. Mereka masuk Baghdad. Apabila mereka masuk Baghdad, dan pada ketika itu Baghdad dikirakan pusat Islam. Universiti Islam ada di sana. Ada Baitul Hikmah, perpustakaan Islam yang berdiri 500 tahun. 500 tahun didirikan. Pustaka-pustaka Islam, kitab-kitab beribu. Maka apa yang dilakukan oleh Mongol, dia masuk di Baghdad, semua orang dia pancung, semua. Wanita, bayi, dia nampak bayi pun dia bunuh juga. Sebab dia punya prinsip, bila kita masuk satu kampung, semua kita nak kena habiskan. Ini mereka menggunakan strategi of fear pada zaman itu. Jadi orang takut dengan mereka. Jadi bila mereka nak masuk kampung, kena semua surrender. Mereka gunakan strategi itu, dan mereka berjaya pula. Kalau kita baca sejarah dia, berjaya. Orang semua takut dengan Mongol. Jadi daripada Mongolia, dia conquer China. Lagi sikit dia nak conquer Japan. Nasib baik Japan sebab ini laut mereka susah sikit nak naik kapal. Jadi Jepun terselamat daripada mereka. Tapi selain daripada itu, daripada China sampai Iraq, semua mereka conquer. Cuba bayangkan, semua mereka masuk. Selepas mereka dah bunuh semua orang, tak cukup, mereka bakar semua rumah dan bakar perpustakaan Baitul Hikmah, bakar masjid-masjid, hancurkan masjid dan madrasah. Jadi mereka make it flat terus. Ini yang berlaku pada tahun 1258. Khalifah Islam di situ kena gantung. Mereka gantung Khalifah Islam. Lepas itu mereka masuk Syria, conquer Syria dengan Lebanon. Masya Allah. Jadi hampir ke semua yang umat Islam mereka dah conquer. Tapi mereka belum lagi conquer satu negeri. Cuba teka negeri apa? Ahli sejarah mengatakan kalau negeri ini jatuh, umat Islam kesemuanya di bawah Mongol. Apakah negeri tersebut, wahai jemaah sekalian? Ya Allah, Saudi Arabia ini. Nama Saudi Arabia baru 100 tahun. Zaman dulu tidak ada Saudi Arabia Saudi ini nama keluarga. Bukan Turki. Bukan Turki. Tak, pada ketika itu Turki belum ada lagi. Turki Katolik. Muhammad Al-Fatih masuk Turki pada tahun 1485. 200 tahun selepas itu baru mereka takluk Istanbul. Ini Konstantinia. Ini sebelum 200 tahun sebelum Mongol. Jadi mereka semua yang mereka dah conquer, tinggal satu negeri mereka belum conquer. Dan negeri ini kalau dia Mongol tahu kalau dia dapat jatuhkan negeri ini, semua umat Islam semua habis. Dia boleh masuk Mekah, Madinah semua dan sebagainya. Negeri tersebut adalah apa dia? Mesir. Jadi Mesir ini sebab Salahuddin Ayyubi, dia punya kerajaan ini asas ini di Mesir. Jadi dia punya keturunan masih ada dekat sana. Mamluk masih ada dekat sana. Jadi mereka ni warrior. Salahuddin Ayyubi, sebab Salahuddin Ayyubi sebelum Mongol Salahuddin Al-Ayyubi dia wafat tahun berapa? Ini saya tak gunakan Hijri saya gunakan kalender Masihi. Dia wafat pada tahun 1187. Mongol masuk Baghdad 1258. Jadi lepas berapa tahun? Lepas 70 tahun.
Jadi Mongol yang punya ketua yang masuk Baghdad ini cucu kepada Genghis Khan. Cucu dia. Sebab Genghis Khan dah mati dah. Tapi Genghis Khan dia punya apa? Matlamat kehidupan dia adalah dia nak conquer satu dunia. Dia nak conquer satu dunia. Jadi anak-anaknya nak menjalankan dia punya legacy. Sampai kepada cucunya, nama dia Hulagu Khan. Hulagu. Tengok sampai hafal nama ni. Saya tak boleh lupa nama ni. Hulagu. Hulagu. Cuba pergi YouTube type Hulagu. Tengok macam-macam video ada tentang dia. Sebab dia memang na'udzubillah min zalik, dia yang betul-betul daripada Mongolia sampai Baghdad dia habiskan. Silakan. Bukan, tapi selepas itu dia anak-anak dia masuk Islam. Itu yang ajibnya. Tapi dia tak. Jadi Hulagu ini dia dah overconfident. Dia mengatakan Mesir tak ada masalah. Kita dah habiskan Baghdad. Ini negeri Iran dan semua negeri-negeri Khawarizmi, Bukhara, Rusia punya bahagian-bahagian hari ni, negeri Rusia semua yang kita dah ambil. Sekarang yang ni Syria pun di bawah kita, Lebanon, Palestin. Jadi sekarang yang ni tinggal apa? Tinggal yang ni Mesir. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya cerita sikit. Di Mesir ini ada satu orang yang sangat luar biasa. Ini dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Keberaniannya sangat dahsyat sekali. Sampai hari ini orang Mesir kenang dia. Dia ini asalnya anak raja, tapi Mongol bunuh mak bapak dia. Lepas itu dia dijual sebagai hamba, dibeli oleh orang Mesir, dan dia membesar di Mesir. Jadi dia dibesar sebagai hamba. Tapi selepas tuannya lihat budak ni luar biasa, dia boleh naik kuda, dia boleh memanah dengan baik, semua yang ni dia belajar pandai, hafal Quran. Jadi tuan dia cakap, engkau ni tak sepatutnya jadi hamba. Aku bebaskan kau. Jadi bila dah bebaskan dia, mereka lihat budak ini ada dia punya kelebihan dia. Lain orang tak ada. Akhirnya mereka lantik ni jadi khalifah. Cuba bayangkan, daripada hamba jadi khalifah. Ini saya pendekkan cerita lah. Tapi kalau siapa yang nak tahu ceritanya, bolehlah baca ya. Jadi bila dia jadi khalifah pada ketika umurnya 30 tahun. Dia jadi, sebab semua orang takut jadi khalifah. Tahu kenapa? Tahu kenapa semua orang pun rela, tak apa lah, engkau jadi. Tahu kenapa? Sebab nak lawan Mongol. Siapa nak jadi khalifah? Sebab mereka dengar ini Baghdad, khalifah pun kena gantung. Jadi ibarat apa, jadi khalifah ni kira apa? Hantar nyawa. Sebab nak perang dengan siapa ni? Sebab Mongol nak masuk Mesir. Dia jadi khalifah. Sebab ulama-ulama Mesir mesyuarat siapa yang ni nak jadi pasukan nak jadi leader bagi tentera ini. Jadi mereka pilih dia. Jadi apabila dia jadi amir, dia jadi khalifah, jadi sultan. Pada ketika itu mereka panggil dia sultan. Apabila dia jadi sultan, dia yang memberikan semangat kepada orang Mesir. Sebab orang Mesir pada ketika itu morally down. Sebab mereka dah lihat Mongol ini apa dah buat dah for the past 50 tahun. Jadi mereka dalam ketakutan. Tetapi apabila hamba Allah ini menjadi sultan, maka dia memberikan semangat yang ini kepada tentera Mesir. Dan dia apabila keluar berperang dengan Mongol, dia berada di depan. Nampak tak? Kira macam dia hantar nyawa. Biasanya kalau dalam ini peperangan, general kat mana? General dekat dalam operation room kan. General cakap, okey, kau sini. Tapi dia tak, dia mengatakan kepada orang Mesir, dia mengatakan sama ada kita mati fi sabilillah ataupun kita menang perangan ini. Jadi dia keluar, dia berada di bahagian depan, dan mereka berperang dengan Mongol di sebuah tempat namanya saya belum dapat ilham lagi. Tapi dia tempat yang dekat Palestin.
Dia di sebuah yang di tempat di Palestin. Saya lupa apa nama dia. Nanti insya-Allah saya ingat saya balik. Jadi mereka perang yang ini dengan Mongol yang ini di sana. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada tentera Islam. Itu ceritanya. Jadi nak tahu siapa nama orang ini? Ada siapa-siapa tahu? Wahai jemaah sekalian. Dia ada nickname. Kalau kita biasa baca sejarah, dia ada satu nickname. Namanya adalah Qutus. Tetapi namanya adalah Yusuf ini bin Muhammad asal saya. Saifuddin, pedang agama. Dan dia dikenali sebagai Al-Qutus sebab dia daripada Khawarizmi. Khawarizmi ni tahu di mana ya? Khawarizmi ni di Iran. Jadi dia bukan orang Arab. Dia daripada Khawarizmi. Dan bahasa di Iran sana, kalau mereka panggil anjing yang liar, dan apa, macam yang suka gigit orang ke apa gitu, mereka panggil anjing ini Qutus. Jadi gelaran ini diberikan kepadanya sebab orangnya pahlawan, kuat ini orangnya. Jadi dia apabila lawan selalu menang. Jadi mereka memberikan gelarannya Al-Qutus. Tapi dia menjadi sultan 1 tahun saja. Lepas dia dah menang peperangan dengan Mongol, dia dibunuh dalam perjalanan balik. Sampai hari ini ahli sejarah tak tahu siapa yang bunuhnya. Ada yang mengatakan salah seorang daripada pasukannya sendiri membunuhnya, wallahu alam. Jadi ini adalah kisah seorang ini pahlawan Islam yang kita semua nak kena mengenalnya. Sebab para ulama yang ini mengatakan kalau sekiranya Mesir jatuh di tangan Mongol akan sampai ini ke Mekah dan Madinah. Jadi mereka maksudnya akan takluk ini ke semua ini empire Islam. Tapi ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ajibnya, sebelum berlaku peperangan, ada satu perkara berlaku. Hulagu Khan, ingat nama ini? Hulagu Khan, dia bersama Mongol nak perang. Tapi sebelum ini peperangan, dia mendapat satu berita. Apa beritanya? Beritanya saudaranya di Mongolia nak rampas kuasa. Sebab dia nak jadi ketua Mongol. Tapi dia disebab selalu kat luar Mongol. Sekarang yang kat Mongol, saudaranya pula nak rampas kuasa. Jadi apa dia buat? Dia mengambil beberapa pasukannya, dia pulang balik ini ke Mongol. Jadi yang Belen ni, ini yang perang dengan Qutus. Jadi Hulagu Khan ini tidak ada. Dan selepas itu bila dia sampai Mongol, dia mati. Itu ceritanya. Jadi apabila Mongol ini kalah, kerajaan Mongol mula yang ini untuk berpecah belah. Dengan kuasa Allah SWT, akhirnya mereka pun habis. Dan anak-anaknya pula masuk Islam. Itu lagi satu kes. Cuba bayangkan ini Mongol ini, dia dah buat apa yang mereka buat, tetapi anaknya namanya Baibur. Pernah dengar nama ini? Baibur. Siapa orang India di sini? North Indian. Ada sesiapa North Indian? Di India ni kita ada kerajaan Mughal. Mughal punya emperor asalnya daripada Mongol. Jadi mereka keturunan Genghis Khan. Dan mereka dah masuk Islam. Mereka berperang dengan India, menang. Sebab mereka ni warrior kan, Mongol. Jadi menang, mereka buat khilafah dekat India. Jadi India ni di bawah tangan Islam beratus tahun sebelum masuknya British. Jadi kita ada Mughal Empire. Siapa pernah pergi Taj Mahal? Tak ada orang pergi Taj Mahal?
Taj Mahal ini dibina oleh Shah Jahan. Shah lagi, nampak? Shah Jahan. Jadi nama-nama Khan ini asal daripada Mongol. Jadi orang India juga ini mereka nama Khan. Tapi ini saya tak tahulah. Mungkin India pun ada version Khan yang lain. Macam Shah Rukh Khan sebagainya kan. Jadi kalau kita lihat di India, saya pergi ke India beberapa tahun lepas dan saya ziarah ini Taj Mahal. Dan Taj Mahal ini dikatakan daripada perkara yang kita mengatakan menakjubkan dari orang. Bila mereka membina ini Taj Mahal. Tapi memang cantik lah. Memang cantik. Dia daripada marble kan kesemuanya. Taj Mahal ini dan juga rumah-rumah yang di sekitarannya dibina oleh seorang namanya Shah Jahan. Shah Jahan ini adalah daripada kerajaan yang ini Mughal. Tapi kalau kita trace dia punya keturunan, dia balik kepada Baibur. Baibur ini keturunannya Mongol. Keturunannya Mongol. Itu cerita dia. Ala kulli hal, ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Mongol walau macam mana sekalipun akhirnya masuk Islam. Dan mereka apabila masuk Islam, mereka berkhidmat untuk Islam pula. Mereka yang menjadi sebab membina madrasah-madrasah, dan mereka membantu ulama-ulama dan sebagainya. Yang masuk Islam, namanya yang terkenal yang masuk Islam di antara keturunan Genghis Khan ini, nama dia itulah saya dah makin tua agaknya. Saya lupa dia, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah berikan taufik ni. Saya padahal hafal nama-nama ni semua. Nama-nama mereka ni. Jadi itulah sikit sebanyak sejarah para jemaah sekalian. Kita belum lagi masuk kita boleh tafsir hari ni. Daripada sirah Nabi SAW terus kita masuk Mongol. Daripada Mongol kita masuk Mughal. Jadi sekarang ini kita balik ke Nusantara pula. Dia pada asalnya dia keturunan dia salah seorang daripada sultan di Khawarizmi. Dia anak raja. Tapi disebabkan Mongol hancurkan Khawarizmi. Jadi dia dengan keluarga dia lari semasa dia bayi lagi. Jadi mereka letak dia dekat Mesir. Tapi masalahnya bila di Mesir, dia dijual sebagai hamba. Dia dengan kakak dia. Dekat YouTube ada kartun tentang ni, tentang kisah ni, 40 minit cerita dia. Tak salah saya ada terjemahan mungkin. Jadi kalau di Mesir ada patung ni, tapi patung setengah badan kalau di Mesir. Jadi selepas kematian Qutuz ini, Mesir ditakluk oleh Mamluk. Tahu siapa Mamluk? Mamluk ini semua asalnya hamba. Sebab Salahuddin Ayyubi sebelum dia meninggal dunia, apa dia buat? Dia kumpulkan hamba-hamba, anak-anak daripada Central Asia. Central Asia seperti macam di Dagestan, negeri-negeristan ini. Jadi dia ambil anak-anak yatim. Lepas itu kasih diorang training perang. Kasih diorang hafal Quran, belajar agama, perang. Itu dia punya kerja daripada kecil. Jadi bila dah besar dia jadi tentera. Tentera ini akhirnya bila datang Saifuddin Al-Qutuz, bila dia menjadi sultan, dia ni daripada Mamluk, daripada tentera itu. Jadi setelah dia dibunuh, naik Baibas. Baibas juga daripada Mamluk. Ini bermula kerajaan Mamluk. Jadi khilafah yang Islam ini pada ketika itu di bawah tangan apa yang dikenali sebagai Mamluk. Ini sebelum beradanya Ottoman Empire. Daulah Uthmaniyah dia belum lagi jadi kuat, tetapi dia tribal dekat Turki. Tetapi setelah Turki takluk di Konstantinia, yang di Turki di bawah Uthmaniyah, maka Uthmaniyah menjadi kuat. Akhirnya berperang dengan Mamluk, dan Mamluk kalah. Itu yang Uthmaniyah yang naik sampai 1924. Itu sejarah dia. Boleh insyaAllah, sebab ada soalan? Sebab bagus insyaAllah ya.
Sekarang kita kembali ini kepada tafsir. Kita telah sampai ini kepada ayat 75. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Ayat ini bermula dengan mengatakan kenapa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah. Sekali lagi, berperang di sini apa maksudnya? Yakni maksudnya apabila musuh yang ni datang nak menghancurkan kamu, wajib kamu mempertahankan diri kamu. Maka di sini Allah mengatakan kenapa kamu tidak mahu? Sebab ada sebagian orang takut. Sebab ini pergi medan peperangan ini ada kemungkinan besar pergi tak balik, betul ke tidak? Jadi biasanya orang tak suka benda-benda seperti ini. Orang suka berniaga, betul ke tidak? Orang suka ini buat duit ataupun pergi jalan-jalan, pelancongan, tengok gunung ganang. Tetapi kalau sekiranya yang ni keluar yang ni untuk berperang, kalau orang yang ni tidak ada iman, dia tidak akan mahu melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menanyakan kenapa tidak kamu keluar yang ni untuk berperang yang ni di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya keadaannya sedemikian. Dan Allah mengatakan wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan kenapa kamu tidak mahu yakni berperang yakni di jalan yakni Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ada lelaki-lelaki, wanita-wanita dan kanak-kanak yang ditindas oleh musuh-musuh kamu. Mereka yang ini ditindas oleh hari musuh-musuh Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan peperangan yang ini untuk membebaskan mereka yang ini daripada yang ini tindasan. Maka di sini juga yang ini kita harus faham daripada maksud yang ini berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah meninggikan kalimah Allah. Ini juga saya membicarakan minggu lepas. Ada sahabat menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita berperang ni untuk apa?" Yang ni apa maksud ini perang? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan li'i'la'i kalimatillah. Ya, ini untuk mendirikan kalimah Allah. Yang ini untuk mendirikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita dapat faham sebab yang ini tanpa kita melakukannya, agama ini akan menjadi dimusnahkan dan juga akan yang ini dirosakkan. Kita lihat apa berlaku di Bosnia. Kalau kita lihat macam di era kita, apa berlaku yang ini di Rohingya, apa jadi? Apa berlaku yang ini di sebahagian ini negeri-negeri. Jadi kita lihat ini umat Islam dibunuh, wanita-wanita dibunuh, kanak-kanak dibunuh, betul ke tidak? Selepas itu tak ada orang menolong mereka. Tidak ada orang ini yang membantu mereka. Jadi apa jadi yang ini mereka terpaksa yang ini keluar daripada negeri. Itu pun keluar tak ada orang yang membantu. Sebahagian daripada mereka tenggelam kat laut. Sebahagian daripada mereka mati di kemah-kemah sebab tidak ada makanan. Tidak ada makanan dan minuman. Ini adalah keadaan umat Islam ini hari ini. Tapi kalau sekiranya mereka yang melakukan penindasan ini takut, kalau mereka melakukannya, sesuatu akan dilakukan kepada mereka, mereka akan berhenti, betul ke tidak? Mereka tidak akan berani yang ini nak membunuh lagi dan sebagainya. Tetapi masalahnya tidak ada orang yang menghentikan mereka. Jadi manusia yang ini melakukan sesuka hatinya. Apabila yang ini dia ada kebencian, dan macam Mongol sama juga. Betul ke tidak? Apabila yang ini mereka ini tidak ada agama, tidak ada hidayah, maka mereka tak peduli berapa banyak orang yang mereka bunuh, berapa rumah yang mereka bakar dan sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut ini tentang manusia-manusia yang ditindas
supaya yang ini kamu dapat membebaskan mereka daripada penindasan. Jadi di dalamnya adalah membantu yang ini orang yang ini ditindas. Ini yang Allah mengatakan, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Dan wanita-wanita, lelaki-lelaki yang ditindas, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha. Mereka berdoa ini kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah kami daripada kampung ini yang mana ahlinya melakukan kezaliman ke atas kami. Kami sudah tidak tahan yang ini lagi, maka bantulah kami. Maka Allah Subhanahu wa taala yang ini memerintahkan yang ini umat Islam untuk memberikan bantuan yang ini kepada umat Islam yang lain apabila yang ini berlaku penindasan ataupun yang ini berlaku pembunuhan. Wa ja'alna min ladunka waliya. Dan juga yang ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang ini memberikan kepada kami seorang yang dapat membantu kami. Memberikan yang ini kepada kami seorang yang ini yang dapat yang ini membantu kami. Yang ini wali yang ini di sini maksudnya adalah nasir, seorang yang dapat membantu dan melepaskan kami yang ini daripada penindasan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan yang ini doa mereka. Yang ini, dan sebabnya adalah dengan datangnya manusia-manusia yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ini ayat tadi, waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan beza di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman yang dia keluar berperang, orang yang tidak beriman juga keluar berperang, tetapi ada beza. Maka di sini Allah mengatakan mereka-mereka yang beriman berperang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka-mereka yang tidak beriman berperang pada jalan At-Tarut. Tarut ini seperti mana kita mengatakan dia adalah daripada nama syaitan. Jadi itu bezanya. Beza yang ada di antara jalan Allah dengan jalan syaitan. Jadi apabila seseorang itu mati di jalan Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang itu mati di jalan syaitan, dia akan dihinakan yang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab ini kita lihat dalam sejarah kita, pahlawan-pahlawan Islam ini, kita lihat keberanian mereka luar biasa. Sebab apa? Sebab keimanan. Ada sebahagian yang ni pahlawan mereka keluar berperang untuk mati, supaya mereka mendapatkan syahid dan supaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka keluar dalam keadaan tidak takut mati sama sekali. Bahkan mereka nak mati. Jadi ini adalah daripada ini rahsia, yang mana keberanian yang mereka di dalam ini medan pertempuran merupakan keberanian yang luar biasa. Sebab ini keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang yang berperang yang kerana harta misalnya, ataupun kerana yang ini misalnya dipaksa, ataupun yang ini kerana yang ini dia memang ini di dalam tentera dan sebagainya. Maka tak sama ini dengan orang yang memahami bahawasanya yang ini dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili tarut faqatilu awliya asy-syaitan. Maka perangilah kamu sekutu-sekutu yang ini bagi yang ini syaitan. Kenapa yang ini sekutu mereka sekutu bagi syaitan? Sebab mereka keluar berperang di jalan mereka, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tertipu yang ini oleh syaitan.
ditipu yakni oleh syaitan, maka mereka yakni berperang dengan yakni mengikuti jalan yang selain daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ada sekutu-sekutu yang bagi mereka. Sebab kita pun nak kena faham ini syaitan ini, dia punya matlamat adalah supaya manusia mati dalam kekufuran dan supaya agama ini dapat dimusnahkan. Ini adalah matlamat ini syaitan. Maka peperangan yang melibatkan umat ini Islam, maka ini adalah merupakan peperangan yang mana syaitan ini mahukan supaya ia dapat merosakkan umat Islam dan menghancurkan umat Islam. Maka mereka yang berperang merupakan sekutu yang bagi syaitan. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tipu daya syaitan ini lemah. Tipu daya syaitan lemah. Kenapa lemah? Sebab ini syaitan ini dia tidak boleh memaksa manusia. Ini cerita dia. Dia tak boleh paksa. Tetapi apa dia buat? Dia melakukan was-was. Maksud daripada was-was adalah bisikan. Jadi dia membisik-bisik kepada hati manusia sehingga manusia dapat membuat keputusan. Kita kadang-kadang sebelum kita nak melakukan sesuatu, biasanya ada bisikan hati kan? Nak beli ke tak nak beli? Nak beli ke tak nak beli? Lepas tu kita pun fikir, bagaimana ya benda ni, macam mana begini ataupun begini. Jadi kita ada bisikan-bisikan hati. Mungkin kita mengatakan kalau kita tak pakai pun mungkin boleh letak rumah jiran ke, ataupun boleh kasih anak-anak ke dan sebagainya kan. Lepas itu tanya lagi, nak beli ke tak nak beli. Jadi ini kita panggil bisikan hati. Jadi syaitan ini dia masuk kat sini. Masalahnya kita tak lihat dia. Kalau kita boleh lihat dia sedang melakukan bisikan kepada hati kita, kita boleh menepis. Betul ke tidak? Tetapi masalahnya kita tidak lihat. Jadi kita tidak dapat membezakan bisikan hati daripada diri kita ataupun bisikan hati daripada makhluk ini. Jadi kita bisik-bisik kepada hati kita, dia pun join. Jadi sekarang sudah bercampur aduk dah sekarang. Jadi kalau kita tidak dapat membezakan di antara pilihan kita dengan pilihan dari syaitan, ini yang susah. Sebab kadang-kala yakni kita akan terjebak yakni dalam bisikannya, yakni kita setuju dengan bisikan itu yang asalnya daripada syaitan. Maka ini adalah cara syaitan menipu manusia. Boleh faham insya-Allah ya? Ini adalah daripada cara yakni syaitan menipu yakni manusia. Itu sebab ini ulama kita mengatakan, bagi orang yang tak belajar tentang hukum ahkam, mudah bagi syaitan yang nak tipu dia. Kenapa? Sebab bisikan hati ini, syaitan ini pun bisik kan. Jadi manusia nak buat keputusan. Kalau manusia dia tak faham hukum ahkam dan dia membuat ini keputusan ikut ini kepada bisikan hati sahaja, besar kemungkinan ini akan terjebaknya melakukan maksiat. Sebab dia tidak ada ilmu untuk membezakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau dia tahu perbuatan ini haram, walaupun bisikan syaitan yang datang, dia tahu ini salah. Tapi kalau dia tidak dapat membezakan mana yang betul, mana yang salah, ini masalahnya. Maka dia terjebak ini di dalam ini bisikan. Dia terjebak dalam bisikan syaitan. Boleh insya-Allah. Maka di sini Allah mengatakan tipu daya syaitan ini adalah tipu daya yang lemah. Akan tetapi kalau sekiranya manusia tidak ada ilmu dan manusia tidak ada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan dapat maharajalela ke atas dia. Walaupun bisikannya lemah, tetapi dia dapat maharajalela. Apa sebabnya? Sebab ini manusia tidak ada senjata untuk melawan bisikan syaitan. Dan senjata kita adalah ilmu dan amal. Ilmu yang ini supaya kita dapat membezakan apa yang hak dengan apa yang batil. Dan amalan kita menjadikan syaitan lari daripada kita. Sebab syaitan ini apabila kita ingat kepada Allah, dia lari. Betul ke tidak?
Apabila manusia ingat kepada Allah, dia lagi. Tapi dia datang balik. Jangan kita lupa. Kita boleh baca ayatul kursi, dia lagi sekejap. Tapi dia tengok kita daripada jauh. Apa kita buat? Dia bilang, oh ini tengah sibuk ni. Dia datang balik. Nampak tak? Jadi dia tidak akan melepaskan manusia sampai manusia mati. Jadi Nabi SAW mengatakan, bagi tiap-tiap manusia ada syaitan. Jadi tiap-tiap daripada kita ni ada syaitan yang sedang melihat kita. Kita tidak dapat lihat dia, tapi dia dapat lihat kita. Maka dia nak lihat kita punya kesilapan supaya dia dapat masuk. Tapi kalau manusia sentiasa yakni mengaji, sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa melakukan ketaatan, sentiasa belajar agama, ini akan menyebabkan syaitan yang penat. Betul tak? Tapi kalau na'udzubillah, kalau manusia yang ini tidak ada tidak ada belajar agama, tidak ada ingat kepada Allah, tidak ada solat, maka ini bagi syaitan ini mudah. Tidak ada masalah. Jadi syaitan yang ini mempermainkannya. Sebab ada orang yang ini misalnya semua lintasan fikiran, semua yang ini dia laksanakan. Ini mudah bagi syaitan. Jadi syaitan tinggal bisik dia, buat maksiat ini, lepas lagi dia buat. Jadi syaitan dia mengatakan, aku tak paksa dia. Pada hari kiamat ini dia mengatakan aku tidak paksa ini manusia, sebab manusia pada hari kiamat akan menyalahkan syaitan. Apa syaitan mengatakan? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, lumu anfusakum. Syaitan mengatakan, kamu yang nak kena salahkan diri kamu. Aku hanya ajak saja. Ini dia mengatakan, aku hanya mengajak saja, tapi kamu yang melakukan. Kalau orang yang ada agama, kalau masih boleh tembus? Boleh. Syaitan ini dia boleh. Kita jangan menyangkakan syaitan ini dia hanya boleh menipu orang yang ahli maksiat saja. Ini kesilapan. Bahkan ahli agama, dia punya syaitan, dia punya syaitan ada ranking. Betul. Betul. Ini bukan walaupun mungkin kita menyangkakan ini macam kelakar sikit lah kan. Tetapi memang syaitan ini kita juga harus faham, mereka tak sama. Mereka macam kita manusia, yakni mereka beranak. Syaitan ini beranak pinak. Jadi ada syaitan senior. Yang ni maksudnya experience lah. Ada yang junior. Jadi yang bangsa yang muda punya, okey, dia kasih junior training. Tapi ada iblis. Tahu iblis? Iblis masih hidup lagi. Cuba bayangkan yang ni, dia hidup daripada zaman sebelum Nabi Adam AS dia dah ada. Berapa banyak experience ni? Semua Nabi-Nabi dia jumpa. Ini kita nak faham musuh kita ya. Ini kita cakap pasal experience. Dia dah jumpa Nabi Adam, Nabi Nuh. Dia lihat apa yang berlaku. Dia jumpa Nabi Isa, Nabi Musa. Dia jumpa yang ni pada Firaun. Semua yang ni dia dah lihat. Siapa orang ini? Ini iblis yang Allah mengatakan, yang apa, kisah dalam Al-Quran. Dia mengatakan, aku tak mau sujud ini kepada Nabi Adam AS. Dia masih hidup lagi. Jangan kita menyangkakan dia dah habis ya. Dia dah meninggal. Dia masih hidup, memberikan syarahan yang ini kepada kuncu-kuncunya, supaya menyesatkan manusia. Sebab dia bersumpah dengan nama Allah SWT, aku akan menyesatkan anak Adam. Jadi sekarang yang ini yang banyak ada kuncu-kuncunya. Jadi kuncu-kuncunya juga daripada jin. Jadi kita lihat kalau iblis ini, dia berjumpa dengan nabi-nabi dan dia cuba menggoda nabi. Tapi nabi Allah SWT jaga mereka. Nabi ini Allah SWT menjaga mereka. Tetapi selain daripada nabi tidak maksum. Kita ada kisah ini Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin ada yang pernah dengar. Iblis cuba nak menggoda seorang wali. Ini iblis tau. Ini bukan sebarang-sebarang benda syaitan. Ini kira yang dah experience. Nampak tak? Dia dah jumpa semua nabi-nabi, semua wali-wali, semua hebat, semua dia dah cuba. Jadi dia nak mencuba seorang wali. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kisah masyhur. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini, beliau seorang ulama. Lepas itu keluar daripada Baghdad. Dia tinggal di Baghdad.
Dan dia pergi uzlah selama 25 tahun. Dia mengasingkan dirinya selama berapa tahun? 25 tahun mengasingkan diri beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila beliau melakukan sedemikian, datang yakni satu cahaya daripada langit, macam enlightenment. Tahu ada satu orang dia zikir, buat cahaya. Kalau kita agak-agak macam mana? Macam, oh, saya dah sampai. Ini luar biasa. Ada ustaz saya yang Jadi keluar cahaya. Dah keluar cahaya tak apa, keluar suara pula. Suara mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya engkau telah sampai kepada maqam yang sangat tinggi. Engkau telah dilepaskan daripada taklif. Nampak tak? Yang ni maksudnya engkau ni dah sampai kepada satu maqam, dah tak perlu ibadat lagi. Sebab engkau adalah wali yang paling, tak ada orang yang seperti engkau. Jadi dia memuji. Maka Syekh Abdul Qadir ini terus tahu ini iblis. Terus ini dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iblis menjelma. Dia mengatakan, macam mana kau tahu itu aku? Iblis menjelma dalam bentuk manusia. Macam mana jumpa dengan iblis? Maka Syekh Abdul Qadir ini mengatakan, kalau sekiranya Nabi Muhammad SAW tidak terlepas daripada ibadah kepada Allah, aku ini yang lebih bawah daripada dia, bagaimana aku boleh terlepas? Nampak tak? Dia pakai ilmu. Iblis ini mengatakan kepadanya, dah berapa banyak wali aku dah sesatkan sebelum ini dengan cara ini. Nasib baik kau selamat. Ini kisah yang kisah yang ni yang masyhur. Jadi iblis dia menggoda yang ni segelintir manusia. Jadi maksudnya apabila seseorang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, godaan lebih dahsyat. Itu sebab kita jangan terperanjat. Seorang yang dikenali dengan ilmunya ataupun dikenali dengan amalannya, dia goda. Dan godaan mereka lebih dahsyat daripada orang awam. Itu sebab apabila seseorang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih banyak dia memerlukan daripada penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ialah bahaya godaan yang iblis ini dan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah ini kita berhenti di sini. Kita meneruskan insya-Allah pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.